Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Pada kali ini saya ingin berkongsi berkenaan panduan belajar ilmu tasawuf. Assalamualaikum kepada sahabat-sahabat yang baru masuk dan saya ucapkan salam sejahtera dan selamat sejahtera kepada semua tuan-puan dan puan-puan. Tengah hari ini saya ada sedikit perkongsian untuk dikongsikan kepada sahabat-sahabat kita, iaitu berkenaan panduan belajar ilmu tasawuf. Kenapa kita perlu mendapat panduan untuk belajar ilmu tasawuf? Kerana ilmu tasawuf ni adalah satu ilmu yang baik untuk kita pelajari. Ilmu tasawuf ni adalah pengkhususan dalam mencuci hati nurani ataupun kalbu untuk kita menuju kepada Allah Ta'ala. Apabila kita belajar tasawuf, kita belajar tentang menyuci hati nurani. Dan apabila kita nak belajar tasawuf, dia perlu ada panduan-panduan daripada ahli-ahli yang telah mempelajari dan yang telah ahli dalam ilmu tasawuf. Jadi saya kongsikan pada tengah hari ini tentang panduan untuk kita mempelajari ilmu tasawuf. Apabila kita belajar ilmu tasawuf, khusus dalam bab menceritakan tentang sir rububiyah atau rahsia ketuhanan, panduan yang utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ni adalah satu perkara penting untuk kita jadikan sebagai bahan rujukan utama tanpa melalui akal fikiran. Maksudnya di sini kita tidak boleh mengakal-akalkan sesuatu warid yang datang kepada kita dengan menggunakan akal ataupun menafsir dengan menggunakan akal semata-mata, kerana akal ni terbatas. Akal ni terbatas untuk mencapai, contohnya untuk mencapai zat Allah Ta'ala. Kalau kita gunakan ilmu tasawuf, gunakan akal tanpa panduan Al-Quran dan hadis, batal sahabat. Kerana akal ni tak dapat menjejaki zat Allah ataupun diri Allah Ta'ala itu sahabat. Jadi panduan untuk kita mempelajari tasawuf adalah berlandaskan Al-Quran dan hadis, tanpa melalui akal fikiran saja. Jika kita menggunakan akal fikiran atau mengakal-ngakalkan zat Allah ni, dia terbatas. Akal ni tak dapat melangkau zat Allah Ta'ala itu. Jika kita menggunakan akal tentang ketuhanan ini, ilmunya adalah ilmu usuluddin. Jadi di sini ada perbezaan. Apa dia ilmu usuluddin dan apa dia ilmu tasawuf. Dalam mempelajari ilmu usuluddin, kita mesti menggunakan akal. Dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli ni dalil akal. Akal ni berfikir. Contoh, kita katakan Allah Ta'ala itu sifatnya wujud. Lawannya wujud itu artinya ada. Mustahil ia tiada. Kenapa kita katakan mustahil ia tiada? Kita menggunakan akal fikiran. Jika tidak ada pencipta yang menjadikan diri manusia dan alam ni, mustahil. Itu adalah contoh dalil akli ataupun dalil akal. Dalam dalil nakli pula, contohnya untuk menunjukkan kewujudan Allah tu, wahwa ma'akum aynama kuntum. Bukankah zat Allah itu meliputi segala sesuatu? Al-Hadid ayat 3. Ini adalah contoh dalil nakli. Sebab tu kita perlu membezakan penggunaan akal dan
Bila mana kita nak boleh gunakan akal dalam ilmu usuluddin. Kerana ilmu usuluddin kita menggunakan akal. Apabila dalam tasawuf akal ni berhenti. Kerana tasawuf ni melangkau dalam batin kita. Apabila batin kita ni ataupun berkenaan zat Allah Ta'ala, kita tidak boleh menggunakan akal semata-mata. Mesti menggunakan dengan dalil Al-Quran dan hadis seperti mana yang telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW dan kepada Rasulullah telah mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ud dan ulama-ulama pewaris. Sehinggalah kini yang dikatakan pewaris itu adalah ulama warisatul anbiya yang akan menerangkan tentang apa itu tauhid rububiyah, apa itu sir rububiyah. Jadi di dalam panduan belajar ilmu tasawuf, kita mesti tak boleh menggunakan akal semata-mata, berlandaskan dalil Al-Quran dan hadis. Ini adalah panduan untuk mempelajari ilmu tasawuf. Dan ada juga yang bertanya mengapa kita tak boleh guna akal sedangkan akal itu adalah anugerah Allah kepada kita, ya. Jawapannya, kita tidak boleh sama sekali menggunakan akal dalam bab zat Allah Ta'ala yang seperti mana yang saya terangkan tadi. Dalam ilmu usuluddin kita mesti menggunakan akal. Sebab dalam ilmu usuluddin dia berfikir cara logik. Boleh atau mustahil. Seperti mana yang saya terangkan tadi, wujud artinya ada. Adanya zat Allah Ta'ala, kita boleh menggunakan akal untuk berfikir. Allah Ta'ala tu kalau dia tiada, mustahil. Kenapa kita katakan mustahil? Sebab mesti ada pencipta yang menjadikan sesuatu. Dia tak boleh jadi dengan sendirinya. Hanya Allah yang boleh menjadikan diri dia sendiri. Dan kita ni terjadi daripada Allah Ta'ala. Dan sekian alam pun jadi daripada Allah Ta'ala. Itu maksudnya menggunakan akal. Dalam ilmu usuluddin wajib kita menggunakan akal. Berlandaskan dalil akli dan nakli. Dalam ilmu tasawuf akal berhenti kerana akal tak boleh melangkau zat Allah. Kita mesti menggunakan dalil Al-Quran dan hadis. Kerana dalil Al-Quran dan hadis ni adalah satu mukjizat daripada Allah Ta'ala yang diturunkan melalui Nabi-Nabi. Jadi itulah panduan kita dalam mempelajari ilmu tasawuf. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis terdahulu, selain dari itu kita tidak dilarang menggunakan akal fikiran. Perkara ini adalah penting kerana akal fikiran manusia lemah bagi memikirkan tentang zat Allah. Maksudnya sahabat, akal fikiran kita ni tak boleh nak berfikir tentang zat Allah. Apa yang kita nak fikirkan tentang zat Allah? Kerana zat Allah ni dia uyub, dia tidak nampak, dia gaib. Jadi kita nak kata kita boleh rasa dengan panca indera kita ataupun tangan kita ke pun tak boleh nak kita gambarkan ataupun bayangkan tentang zat Allah ni. Sebab tu akal tak boleh melangkau tentang zat Allah. Dalam panduan belajar ilmu tasawuf, gunakan akal sebaik mungkin, sahabat. Gunakan panduan sebagai ilmu Al-Quran dan hadis. Quran dan hadis. Dalam ilmu usuluddin kita wajib gunakan akal fikiran bagi membezakan perkara mustahil dan mustahil ataupun tidak mustahil. Ada juga yang bertanya, bolehkah kita melihat zat Allah Ta'ala semasa di dunia ini? Apabila kita tidaklah mustahil kerana zat Allah itu tidak boleh dimisalkan ataupun diumpamakan dengan sesuatu. Contohnya, laisa kamislihi syai'un. Bermaksud zat Allah itu tak boleh dimisal-misalkan dengan sesuatu. Ia tidak setara dengan sesuatu. Kerana segala sesuatu itu adalah ain, benda yang dijadikan. Daripada pertanyaan itu dapatlah
kita pastikan orang yang bertanya itu masih menggunakan akal fikirannya kerana ada perkataan mustahil. Mustahil inilah yang dinamakan dalil akal. Kita lihat firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi faman faman kulan ya raju liko rabbihi, maksudnya ringkaskanlah, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Maksudnya di sini kita tidak boleh menyamai ataupun menyamai zat Allah Ta'ala ni dengan sesuatu kerana ia tidak setara dengan sesuatu. Sebab tu kalau kita nak belajar ilmu tasawuf, pertama sekali mesti berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Hari ni saya cerita mukadimah je, benda yang ringkas dan simple, asas yang kita perlu dalam mempelajari ilmu tasawuf. Dan saranan saya jika sahabat-sahabat semua berminat untuk mempelajari ilmu tasawuf, terlebih dahulu perkara utama adalah mendalami ilmu usuluddin. Kita belajar gunakan akal dahulu. Kerana dalam ilmu usuluddin untuk mempertajamkan akal fikiran kita tentang mengenal sifat Allah. Di situlah yang dikatakan akal yang sebenar-benar. Contohlah, apabila kita berada dalam ilmu usuluddin, datang akal yang sebenar-benar kerana ia menunjukkan kita ni boleh membezakan yang mustahil ataupun tidak. Contohnya dalam mengenal sifat rububiyah Allah tu ada 20. Yang dikatakan sifat rububiyah Allah yang ada 20 ni bermula daripada wujud, artinya ada. Mustahil ia tiada. Kalau kita katakan ia tiada, Allah Ta'ala tak ada wujud, bagaimana? Kita ni ada kan? Kita bukannya boleh jadi sendiri ataupun hadir sendiri, kita mesti ada yang menjadikan. Itulah yang dikatakan menggunakan akal fikiran dalam ilmu usuluddin. Dan yang kedua, kidam. Artinya sedianya Allah Ta'ala, maksud kidam tadi adalah sedia. Allah Ta'ala ni dia tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Dia jadi, dia tidak ada permulaan. Bagi kita manusia, ada permulaan. Permulaan kita dilahirkan ke dunia selama 9 bulan di dalam rahim ibu. Itulah dikatakan ada permulaan. Allah Ta'ala tak terjadi macam kita jadi. Allah Ta'ala ni jadi, zat Allah ni jadi dengan sendirinya. Tiada permulaan dan tiada kesudahan. Itu maksudnya artinya kidam, sedia. Mustahil ia tidak tersedia. Kita manusia ni ada permulaan. Ada permulaan. Beza dengan antara sifat Allah dan sifat manusia. Dan yang ketiga, wujud kidam, baqa. Artinya kekal Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala ini untuk selama-lamanya, sahabat. Kekalnya zat Allah Ta'ala ni, dia tidak mati-mati dan tidak menerima binasa. Kita ni, perbezaan dengan sifat Allah Ta'ala itu, kita ni menerima binasa ataupun fana ataupun mati. Kita akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa iza bazastum jabari. Setiap manusia itu akan menerima hukuman dan akan menerima pembalasan dan ada kematian. Itulah maksud ayat tadi. Allah Ta'ala dia wahwa ma'akum aina ma kuntum. Zat Allah ni meliputi sesuatu dan tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Ia kekal baqa, tidak menerima binasa ataupun mati, sahabat. Wujud kidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Bermaksud mukhalafatuhu lil hawadis, persalahan ia dengan sekalian yang baharu. Kalau kita katakan Allah Ta'ala ni baharu, mustahil. Itulah kita katakan
menggunakan akal. Mustahil kita boleh katakan Allah Ta'ala ni bersamaan dengan sekalian yang baharu. Dia adalah bersalahan dengan sekalian yang baharu ataupun muhaddas. Muhaddas ni maksudnya yang baharu. Kita ni adalah baharu sifatnya. Allah Ta'ala tak bersifat baharu. Dia bersifat dengan baka dan kekal. Tiada permulaan. Tiada berkesudahan. Zat Allah itu. Kita ni ada permulaan dan ada kesudahan. Mula dihidupkan, hidup di atas dunia apabila telah sampai kita punya ajal ataupun seruan, Allah Ta'ala akan mematikan kita. Setiap yang menjawab, itulah maksudnya. Mukhalafatul hawadis. Allah Ta'ala bersalahan dengan sekalian yang baru. Kemudian, qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih ni bermaksud Allah Ta'ala tu berdiri ia dengan sendirinya. Kita tak boleh kata kita ni berdiri dengan sendirinya. Kalau kita kata kita berdiri dengan sendirinya, kita telah menyamai sifat kita dengan Allah Ta'ala. Kenapa kita kata, saya katakan macam tu? Kerana akal kita ada untuk berfikir. Kita berdiri dengan menggunakan roh. Dan roh tu berdiri menggunakan nyawa untuk hidup nafas ni. Jadi kita berdiri pada roh, bersandar pada roh. Roh tu adalah daripada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya di sini, perbezaannya ringkas je. Allah Ta'ala hidup. Dia hanya zat, dia tak perlukan roh. Kita hidup, perlukan roh. Itu maksudnya berdiri lah sahabat. Itulah beza. Kita ni berdiri, bergantung kepada Allah. Kita tak boleh kata kita berdiri sendiri. Hidup dengan sendiri, tanpa bantuan Allah. Kita hidup dengan bantuan Allah. Maksudnya kita ni hidup semata-mata bergantung kepada sifat nyawa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itulah tempat kita berdiri sahabat. Allah Ta'ala tak perlukan nyawa sahabat macam kita ni. Allah Ta'ala tak perlukan pernafasan. Allah Ta'ala tak perlukan pernafasan. Allah Ta'ala tak perlukan roh untuk berdiri. Kita perlukan roh untuk berdiri. Kita perlukan jasad. Roh tanpa jasad tak ada kelihatan manusia. Jadi kita ni ada tempat untuk berdiri. Tubuh kita itulah berdirinya kita ni. Berdiri di sebalik roh. Itu dikatakan balik roh tu adalah daripada zat Allah. Itu maksudnya perbezaan antara Allah Ta'ala yang mampu berdiri dengan sendirinya kerana ia mampu jadikan diri dia sendiri. Tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Kita ni ada permulaan dan ada kesudahan. Menerima binasa. Allah Ta'ala tak menerima binasa. Itulah dikategorikan ilmu usuluddin mesti gunakan akal. Yang mustahil bagi Allah dan yang wajib bagi Allah. Yang mustahil bagi Allah, yang mustahil bagi Allah dan tidak mustahil bagi Allah juga. Allah Ta'ala ni sahabat, kita gambarkan pada kita perkara yang kita lakukan kadang-kadang sesuatu ni di luar batasan. Itunya saatnya kita ni ada dia punya batasan. Allah Ta'ala tiada batasan. Contohlah kalau dia nak menghukum seseorang, tak ada siapa pun boleh halang. Malaikat tak boleh halang, Nabi pun tak boleh halang. Contohnya dia hapuskan kaum Nabi Musa dengan kerana kekufuran mereka, kerana kedegilan mereka. Sekelip mata saja sahabat. Itu maksudnya kalau Allah Ta'ala nak menghukum, tidak ada sesiapa pun boleh menghalang sahabat. Dia nak menghapuskan sesuatu kaum seperti yang terjadi pada kaum Nabi Musa. Nabi pun tak boleh nak halang Allah Ta'ala punya hukuman. Kita ni pula, kalau kita nak menghukum seseorang, kita boleh dihalang. Contoh apa yang menghalang kita? Undang-undang. Ataupun Allah Ta'ala yang menghalang kita. Allah Ta'ala menghalang kita, contoh nak melakukan kejahatan, Allah Ta'ala halangnya dengan dia menghantar malaikat ataupun dia pesongkan hati kita, kita tak jadi berbuat kejahatan. Tapi Allah Ta'ala nak membuat sesuatu perbuatan, tak ada siapa pun boleh halang sahabat. Itu perbezaan kita lah dalam menggunakan akal. Dan yang ke wujud kidam baka mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsi. Wahdaniyat. Artinya wahdaniyat ni esanya Allah Ta'ala tu tidak berbilang, tidak diberanak dan tidak diperanakkan. Allah Ta'ala tak perlu beranak sahabat. Kita ni dilahirkan melalui
mengandung dalam perut ibu itu beranak lah. Allah Ta'ala tak ada beranak, sahabat. Kalau Allah Ta'ala beranak, kita gelak je lah kan. Mustahil lah. Kita ada akal. Mustahil kita katakan Allah Ta'ala beranak. Kerana Allah Ta'ala ni dia ghaib. Dia zat semata-mata. Zat la ta'yin. Zat yang tidak boleh dimisal-misalkan dengan sesuatu. Mustahil dia beranak. Kita manusia yang beranak. Allah Ta'ala tak beranak. Dia jadi pun diri dia sendiri yang menjadikan diri dia. Kemudian dia menjadikan kita dan alam ni yang bersifat muhadas ataupun baharu. Jadi pada kali ini saya sentuh 6 sifat dalam mengenal sifat Allah Ta'ala. Maksudnya tauhid rububiyah lah. Asas kan dalam kita nak belajar tasawuf ni, mesti ada panduan Al-Quran dan hadis. Kemudian nak belajar tasawuf, tak boleh terus melangkau belajar yang tinggi, sahabat. Kita kena belajar asas dahulu, mengenal sifat Allah. Mengenal sifat Allah pun tak tahu, nak terus belajar tasawuf. Macam mana, sahabat? Itu yang dikatakan kita perlu mendirikan asas. Dalam contohnya, kenapa kita perlu belajar sifat 20? Sifat 20 ni adalah asas. Apabila sesebuah rumah nak didirikan, pertama dia bukan boleh terus naik. Dia dirikan asas dahulu. Sifat 20 ni umpama asas. Tanpa asas kita tak boleh belajar tasawuf. Kita belajar sifat 20 ni satu persatu dan kita faham detail di mana kita boleh gunakan akal, mustahil akal, wajib akal, dalil akal, dalil Al-Quran. Dan kita belajar itu asas semua tu, pengenalan lah untuk kita sebelum belajar tasawuf, sahabat. Agar apabila kita belajar tasawuf terus tanpa belajar asas dahulu, mengenal sifat Allah, kebarangkalian akan menjadikan kita ni, pemahaman kita tu tak berapa lengkap dan tak berapa cantik, sahabat. Dia Jadi dalam kita nak belajar ilmu-ilmu tasawuf ni, sahabat, yang penting mestilah menggunakan dalil Al-Quran dan hadis, sahabat. Tanpa dalil Al-Quran dan hadis, tak akan sukar kita nak pelajari ilmu tasawuf. Kerana jika dalam ilmu tasawuf kita tak boleh menggunakan akal, sahabat. Contohnya saya katakan tak boleh menggunakan akal dalam ilmu tasawuf kerana apa? Apabila kita sebut contohnya Allah Ta'ala itu bersifat dengan laisa kamislihi syai'un. Bagaimana kita nak menggunakan akal untuk berfikir laisa kamislihi syai'un tu? Maksudnya zat Allah tu tak boleh dimisal-misalkan dengan sesuatu. Macam mana kita nak gambarkan atau bayangkan dengan akal? Itu maksudnya akal ni lemah untuk memikirkan atau melangkau zat Allah. Nak langkau, kenapa dikatakan laisa kamitslihi syai'un? Sifatnya berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Dalam suratul Al-Kahfi yang saya sebutkan tadi, faman qulna yarju liqa'a rabbih, bermaksudnya barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Itu maksudnya jika Allah Ta'ala membukakan pintu taubat kepada kita, sahabat, walaupun kita ni jahat macam mana, jahat Fir'aun sekalipun, kalau Allah Ta'ala bukakan pintu hidayah kepada kita, sahabat, orang lain tak boleh halang, sahabat. Tak mustahil dia nak bagikan hidayah ni kepada siapa yang dikehendaki, sahabat. Kerana apa? Kalau Allah Ta'ala berkehendak nakkan kita ni mengenal dia dan dia beri kita hidayah, tak ada sesiapa pun boleh halang, sahabat. Kalau Allah Ta'ala yang berkehendak kita hendak berjumpa dengan dia di atas dunia ni, tak ada siapa pun boleh halang, sahabat. Itulah di luar batasan akal, sahabat. Allah Ta'ala boleh pilih siapa-siapa saja yang dia nak berikan, contohnya berlandaskan dari Al-Quran kan. Allah Ta'ala berkata dalam Al-Quran, barang siapa yang Allah Ta'ala nak memberi hidayah, ia boleh memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Jika dia hendak menyesatkan sesuatu kaum ataupun sesuatu orang tu, tiada siapa juga boleh
menghalang kehendak Allah Ta'ala tu sahabat. Itu maksudnya di sini sahabat. Dalam ilmu tasawuf kita kena gunakan dalil Al-Quran dan hadis, tak boleh berlandaskan akal semata-mata. Kenapa zaman ini banyak yang belajar ilmu tasawuf ni rosak? Kerana mereka meletakkan ilmu tu tak betul pada tempatnya. Kerana mereka dalam tasawuf mereka gunakan akal. Memikirkan zat Allah menggunakan akal. Akal kita ni terbatas untuk melangkau zat Allah. Kena guna dalil Al-Quran. Kenapa kita boleh gunakan akal atau mengakalkan akal di mana? Di dalam ilmu usuluddin. Itu beza sahabat. Kena letakkan betul-betul sahabat. Yang zaman sekarang banyak rosaknya jadi ilmu tasawuf ni orang salah anggapkan. Kenapa? Kerana yang mengajar tu meletakkan tahap akal dan tak boleh guna akal di salah tempat sahabat. Kita boleh gunakan akal dalam ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ni untuk menajamkan akal, untuk mengenal sifat Allah. Mustahil bagi Allah, wajib bagi Allah. Dan perkaranya contoh sifat Allah dan sifat kita. Nak bezakan kena guna dalil akal sahabat. Antara wujud, maksudnya wujud artinya ada, mustahil tiada. Perkara yang ringkas, yang basic kan. Saya ceritakan yang nombor satu tu je. Kalau yang pertama ni contohnya sahabat. Bila sebut je sifat Allah Ta'ala wujud. Kalau sahabat dalam wujud pun tak boleh beza, tak boleh nak letakkan akal di situ. Nak mengatakan wujud itu artinya adanya Allah ni. Mustahil Allah Ta'ala tiada. Kalau tak boleh kita nak gunakan akal pada sifat wujud, macam mana kita nak belajar ilmu tasawuf? Sebab tu penting basic dulu. Basic tu kita dalami, kita bagi mahir dengan betul-betul, baru melangkah pergi tasawuf. Tasawuf ni biasanya lambat lah. Kita telah mahir dan khatam ilmu sifat 20, baru boleh pergi melangkah kepada tasawuf sahabat. Sekarang ni saya sentuh bab mengenal sifat Allah. 6 perkara. Lagi satu, kita nak belajar, tak boleh kita belajar laju-laju. Hari ni belajar, semua habiskan sifat 20. Tak payah kita belajar sikit demi sedikit. Kerana saya didedahkan oleh guruan saya sedikit demi sedikit. Satu persatu sifat tu kita mahir kan, kita faham betul-betul kedudukannya. Baru pergi tukar pada sifat yang kedua tu, kita faham dan mahir sebenar-benarnya. Sifat 20 ni kita telah mahir satu persatu. Bukan setakat mahir je, mahir dan faham. Baru kita tahu nak bawa dia macam mana. Kemana perginya sifat ni. Jadi barulah seronok kita belajar. Kita faham apa yang kita belajar. Kalau kita sifat 20 wujud pun tak faham kan. Macam manalah nak belajar tasawuf kan. Wujud ni kita dah mahir sifat 20 sahabat. Apabila sahabat telah mahir pelajaran dalam sifat 20, nak belajar tasawuf nanti mudah juga sahabat. Kerana itulah saya katakan basic. Sifat 20 ni basic, asas. Jadi saya bukakan di sini tengah hari ini tentang asas-asas. Sahabat hafal dahulu sifat 20, tak perlu gunakan akal lagi, hafal sifat 20. Saya bagi sahabat tugasan yang masuk malam ni, hafal 6 sifat ni dahulu. Tak perlu memahami maknanya dahulu. Makna tu kemudian. Hafal dahulu wujud. Dan bila sebut sifat 20 bagi Allah yang wajib ada apa? Tauhid rububiyah lah, ataupun sifat 20 mengenal Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyat. Sahabat-sahabat ingat dulu 6 perkara ni. Tak perlu faham dulu. Faham tu kemudian. Ingat dahulu. Hafal dahulu. Kita belajar satu persatu, kemudian kita kupaskan. Supaya kita faham lebih dalam dan detail. Apa yang kita pelajari ni. Supaya kita boleh mendatangkan penghayatan pada diri yang zahir dan pada roh sahabat. Itu yang penting. Kalau kita faham dan kita erti sifat wujud tu dalam diri kita, hayati, sifat wujud bagi Allah. Faham sebenar-benarnya. Itulah satu keseronokan sahabat dalam pelajaran.
Jadi kita tak perlu belajar laju-laju sahabat. Biar lambat asalkan kita faham. Yang penting kita faham dan kita boleh hayati satu-satu sifat Allah Ta'ala tu sahabat. Kita boleh tahu makna yang sebenarnya sahabat. Itu baru seronok dalam pelajaran sahabat. Untuk kali ni tugasan dia senang je. Sahabat hafal tak perlu faham dulu, sahabat hafal. Wujud, kidam, baho, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih dan wadaniyah. 6 perkara ni. Ambil faham tu kemudian hafal dahulu sahabat. Sifat 20. Kalau ada pen dengan kertas, ambil pen dengan kertas, tulis. Tugasan hari ni simple aja, hafal. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis dan qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Dan saya ulang lagi sekali supaya masuk dalam kepala otak sahabat. Sahabat boleh hafal betul. Apabila sebut je sifat 20 bagi Allah ataupun tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni mengenal sifat Allah lah. Yang pertama, wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis dan qiyamuhu binafsih wahdaniyat. Saya ulang lagi satu persatu ya sahabat. Saya nak sahabat hafal ya sifat ni. Nanti apabila kita nak melangkau pelajaran yang selepas ini, kita boleh hafal dalam kepala otak je kita sahabat sifat 20 tu. Macam sahabat nak saya cuba, saya test ke dengan sahabat. Saya belajar sifat 20 ni ingat dalam kepala je. Sebab tu saya kata saya bagi tip untuk kita satu persatu dengan cara yang efektif dan berkesan. Satu hari nanti sahabat pun boleh jadi macam saya. Bila orang sebut je sifat 20, dalam kepala je, dekat mulut je kita boleh sebut. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kaunuhu qarirun, kaunuhu muridun, kaunuhu alimun, kaunuhu hayyun, kaunuhu sami'un, kaunuhu basirun, kaunuhu mutakalimun, kaunuhu hayyun sahabat. 20 sahabat. Sahabat nak saya ulang lagi pun saya boleh ulang. Kaunuhu qadirun, kaunuhu muridun, kaunuhu ilmun, kaunuhu sami'un, kaunuhu basirun, kaunuhu mutakalimun. Itu ada 7 sahabat. Saya boleh daripada mula saya sebut dan daripada bawah saya sebut ke atas pun balik. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam. Kemudian yang kita belajar tadi wahdaniyat. Wahdaniyat qiyamuhu binafsih, mukhalafatuhu lil hawadis, kidam, baqa, wujud. Kita hafal, faham dan hayati. Tapi permulaan ni sahabat pun tak mahir, sahabat perlulah ambil pen untuk tulis. Kalau dah lama-lama nanti macam saya hafal, faham dan hayati pada diri, barulah tak payah pakai pen sahabat. Sahabat tulis wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah. 6 perkara ni dahulu sahabat hafal. Faham kemudian. Nanti kita akan ulaskan dekat next punya episod. Akan ada sambungan sahabat. Ini series yang pertama. Series yang kedua nanti kita akan belajar lain pula. Kita memahami. Sekarang ni menghafal dahulu. Series yang pertama ni untuk mengenal sifat Allah Ta'ala sahabat. Ataupun tauhid rububiyah. Saya tak masukkan dalam tasawuf lagi. Kerana cacat ilmu tu kalau sahabat semua tak ada belajar ikut urutan yang betul sahabat. Tanpa urutan ilmu yang betul, kita akan kecacatan dalam mempelajari sesuatu ilmu. Saya tak benarkan masuk kotak lagi untuk kali ini. Sebab apa, ini adalah asas-asas dalam kita belajar. Jadi saya nak sahabat-sahabat yang nak masuk kotak ni lain masuk series yang ketiga nanti. Kita nak masuk kotak, di situ ada soal jawab.
untuk menaikkan pemahaman, dan series yang pertama ni mengenal dulu sifat. Saya bagi tugasan 6 perkara dahulu, hafal dahulu. Wujud, ambil pen ya sahabat, tulis. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamu binafsih, dan wahdaniyat. Kita hafal dahulu, jangan belajar kelang kabut. Setengah tu belajar ni nak cepat, tapi kelang kabut, tapi tak faham kan. Kita tak nak macam tu, sebab kita nak belajar, biar belajar ilmu Allah ni cara yang betul sahabat. Apabila kita dapat menghayati satu-satu sifat tu, ia akan bagi keenakan pada diri kita, pada roh kita sahabat. Penghayatan tu yang penting. Bukannya kita menghafal saja. Ibaratnya zaman sekarang ni lah saya ceritalah kan. Kalau cepat, ada yang menghafal wujud. Bila ditanya, kena tahu sifat 20. Tahu wujud. Lepas tu dia hafal. Kita tanya makna dia apa, tak tahu. Tahu hanya menghafal, ikut. Menghafal ni umpama burung kakak tua je sahabat dalam belajar. Kalau nak belajar ilmu tasawuf, kita tak boleh jadi burung kakak tua. Bukan hanya menghafal je. Menghafal, memahami dan menghayati. Dan beramal, baru kita dah menghafal, memahami, menghayati, kemudian barulah beramal supaya amal tu tak rosak. Begitulah juga sifat 20 ni sahabat. Biar merangkak macam semut tak apa. Tapi satu hari nanti sahabat lihat, apabila ada orang bertanya kepada sahabat tentang sifat 20 lepas saya habis ajar sahabat nanti dalam series yang seterusnya sampai tamat lah kan sifat 20 ni. Sahabat, orang bila siapa-siapa tanya, wujud sahabat boleh jelaskan pada dia dan boleh ajar orang tu. Kita nak sampai mahir macam tu. Akan ada siri-siri lah selepas ni. Kita buat permulaan ni, pembukaan dulu, pengenalan dulu lah yang mudah-mudah dan ringkas, simple sahabat. Jadi pada tengah hari ni saya ingat saya tamatkan lah ni dan kita bersambung di lain masa. Belajar pun tak boleh beban-beban sangat sahabat. Kita kena relax je, tenang je kan. Mendatangkan keseronokan kan. Barulah kita ikhlas kerana Allah kan, datang seronok untuk belajar tentang ilmu sifat 20 ke ataupun tasawuf ni. Jadi sebelum saya akhiri, saya doakan, berdoa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau bukakanlah pintu hati kami. Kami maksudnya yang berada dalam live kami ini, dan kepada sahabat-sahabat yang mengenali saya, supaya dibuka ke pintu hati untuk memahami ilmu dan mudah menghafal ilmu dan mudah untuk memahami ilmu sifat 20. Datanglah keberkatan kepada kuliah kami yang tak seberapa ni ya Allah ya Tuhanku, supaya memberikan manfaat kepada diri kami semua. Ya Allah ya Tuhan, dengan amal yang sedikit ini mendapat keberkatan di dunia dan akhirat. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Saya doakan sahabat semua berjaya dan dipermudahkan segala urusan hidup dunia dan akhirat. Apa saja urusan semua minta Allah Ta'ala permudahkan. Okay, sekian saya sudah hilang. Kita jumpa di lain topik lah, series yang kedua nanti sahabat. Sedikit demi sedikit, jangan bimbang sahabat hafal dulu. Kalau tak boleh hafal pun tak apa. Nanti kita akan ulang balik dalam kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Saya sudah ikhlas saya ini, dan jika ada terlanjur kata, saya mohon maaf ataupun terkasar bahasa dalam live saya ini daripada permulaan sampai habis. Saya mohon maaf kerana saya ini pun ada kelemahan. Allah Ta'ala tak ada kelemahan, kita ada kelemahan. Amin. Alhamdulillah. Saya mohon undur diri. Kita jumpa di lain masa. Terima kasih sahabat. Saya
kerana sudi masuk live dan mendukung live saya ini. Kita berjumpa di lain masa. Sekian, wassalam.